Okey, kembali. Hari raya yang ketiga. Dan ke habis 8 raya ni? Azan dah. Tak apalah. Tak apa habis ni. Raya yang ketiga disebut Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sama juga Islam. Kita sambut setiap 1 Muharram. 1 Muharram awal Hijrah. Tahun baru dalam kalender kita 1 Muharram. Rosh Hashanah ni tahun baru bagi mereka. Tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Tetapi mereka menyambutnya pada bulan yang ke-7. Walaupun tahun baru mereka sambut pada bulan yang ke-7. Bulan ke-7 Nisan, Iyar, Shivan, Tammuz, Af, Elul, Tishri. Mereka sambut 1 dan 2 Tishri. 1 dan 2 Tishri mereka akan sambut hari yang dikenali sebagai Rosh Hashanah, tahun baru. Tahun ni juga dikenali sebagai Yom Haddin bagi orang-orang Yahudi. Yom Haddin bermaksud hari keadilan dan hari penghakiman. Kerana pada hari ini mereka semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Istilah Tuhan di sisi orang Yahudi disebut Yahweh. Yahweh, asal Yahweh ni Yahuwah lah, Yahuwah. Jadi orang Yahudi menganggap Allah tu lain, Yahweh tu Tuhan sebenar. Hak kita sebut Allah ni tak betul. Padahal sama saja sebenarnya. Mereka yang tak memahami. Kembali, tahun barulah secara mudah mereka akan sambut. Pada tahun ni juga dikenali sebagai Hari Sangkala. Hari Sangkala. Sangkala ni apa? Yang kita sebut sangkakala itulah trompet, hari Sofar. Hari ditiupkan sangkakala. Bukan sangkakala hak Israfil tu. Kan orang Yahudi ni, ritual keagamaan mereka ada tu kan. Hak jenis macam trompet bengkok-bengkok tu. Tu trompet ritual, trompet peribadahan mereka. Dulu pun samalah, kes trompet lah jadi revolusi buruk dulu. Tentu kita ingat revolusi, pernah dengar tak revolusi buruk ni? Dia revolusi buruk macam ni. Dulu waktu hak awal-awal dulu tu, orang-orang Yahudi diberi kelonggaran untuk pergi ke tembok ratapan. Tembok ratapan. Tahu dinding ratapan, hak satu-satunya kawasan hak tinggal dulu. Hak lain hancur dah, hak tu lah hak tinggal. Tembok ratapan tempat Nabi tambak buruk dulu. Jadi mereka pergi situ duk menangis, duk mengenangkan kejatuhan kerajaan Yahudi, kemusnahan, kehancuran Yahudi. Mereka pergi duk baca kitab Taurat tu, duk hangguk-hangguk kepala tu kan, hak pakai topi, rambut jaling, pakai tu. Tiba-tiba tak cukup dengan orang bagi kelonggaran tu, siap bawa dah. Bawa benda tu lah, pompeng situ bergaduh. Jadilah revolusi dengan orang Islam, dipanggil revolusi buruk. Orang Islam hambak balik, orang Islam halau balik. Jadi mungkin ada malam ni baru pernah dengar tentang revolusi buruk ni yang pernah berlaku di bumi Baitul Maqdis. Okey, kembali. Jadi disebut juga hari Sangkala ataupun hari Sofar. Juga disebut hari Tarawah. Hari Tarawah kerana disambut pada awal bulan. Bulan mana? Bulan Tishri tadi. Sebab pada 10 Tishri mereka akan sambut hari raya yang keempat disebut Yom Kippur. Hari raya yang keempat inilah disebut Yom Kippur, hari penebusan dosa. Hari penebusan dosa ni special sikit. Ni sebenarnya hari raya paling penting dalam agama Yahudi, walaupun dia jatuh pada hari Sabat. Apa maksud hari Sabat? Hari Sabat tu hari Sabtu lah, bukan Black Sabbath. Black Sabbath tu kumpulan rock dulu kan. Ozzy Osbourne tu Black Sabbath. Ni lain, ni Black Sabbath lain. Black Sabbath tu memperingati apa? Satu Black Sabbath ni ada kisah memperingati bangsa Yahudi hak Allah sumpah dan surah Baqarah hak jadi kera tu. Ingat, hari Sabtu kan tak boleh bekerja, hari untuk beribadat, mereka pergi cari ikan juga, Allah sumpah jadi kera-kera tu. Tu salah satu Black Sabbath di sisi mereka. Jadi ada juga hari Sabbath ni ialah hari pertama Allah menciptakan dunia. Hari pertama Allah menciptakan dunia. Penciptaan alam semesta pada hari Sabat di sisi mereka. Yom Kippur ni mereka berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mereka nak menebus kembali dosa-dosa mereka.
Baik, cara mereka sambut hari Yom Kippur ni dulu zaman sebelum kerajaan mereka kena serang, memang hari ini disambut biasa, tak ada apa-apa. Tapi selepas kejatuhan kerajaan mereka tu, hak baik yang kedua tu, mereka buat sambutan macam ni. Sama ada mereka akan sembelih 2 ekor lembu atau mereka akan sembelih 2 ekor kambing. Tak kira lah. Lembu dua-dua akan dikembiri. Tahu maksud kembiri? Bahasa Kelantan kasih lah. Kasih. Kalau nak buat lembu, dua-dua kena kasih. Kalau nak buat biri, dua-dua kena kasih juga. Baik, cara dia buat lagu ni. Lembu ni, satu, dia akan buat untuk korban pemujaan. Ni bukan untuk makan ni, memang untuk korban untuk Tuhan. Korban kerana mereka nak menebus kembali dosa-dosa lampau, dosa-dosa lama yang mereka buat sepanjang tahun tersebut. Hak sekok lagi tu baru mereka akan bakar dan makan ramai-ramai. Mereka buat bentuk macam ni. Contoh, yang pertama tadi mereka akan ambil 2 ekor. 1 ekor mereka akan sembelih. Mereka akan sembelih dan darah tadi mereka akan percikkan pada altar. Altar ni nak kata apa dah? Di sini ada orang faham tak altar tu apa? Altar ni macam tempat kita nak kita kata kita sembelih, kita nak puja sesuatu tu, dia ada tempat khas, mazbah dia panggil. Kalau orang minat komik-komik Pedang Setiawan ke, anak-anak Wira ke apa, dulu selalu dia sebutlah tentang altar ni kan. Altar ni tempat kita sampaikan hajat melalui pengorbanan. Jadi mereka akan percikkan darah pada tempat pengorbanan tadi. Mereka akan nyalakan dupa-dupa. Dupa ni kalau dalam cerita Cina lama dia macam, Allah nak kata apa, satu bekas besar, dia ada kaki 3 tu. Biasa dalam tu ada abu-abu kan, depa duk bakar kertas-kertas depa tu abu, tu dipanggil dupa. Jadi dia akan hidupkan dupa-dupa tadi. Tu yang pertama. Yang kedua, dia ambil lembu yang kedua tu, badi duk kutuk. Lembu, ikutlah perkataan hak tak senonoh lah. Dia kutuk lembu, caci lembu, maki lembu. Lepas tu dia lepas lembu tu ke padang pasir. Apa maksud dia? Maksud dia, dosa-dosa dia semua tu dihambat. Duduk dalam lembu tu pergi ke mana? Maknanya, ni dosa duduk dengan dia. Duk kutuk lembu tu, dosa tu masuk dalam lembu lah. Tu masuk dalam lembu, lepas tu suruh lembu lari. Kira dosa tu lembu buat lari lah. Habislah dosa dia. Itulah dia punya simbolik dia nya. Itu satu bentuk. Bentuk yang kedua pula, hak tadilah ambil bakar 2 ekor lembu tadi makan. Makan tu kerana makan meraihkan hari penebusan dosa. Mereka mengharapkan Tuhan Yahweh mereka tu mengampunkan dosa-dosa mereka melalui amalan ritual dan pemujaan tadi.